Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddiq lisani wa hlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا يا الله يا Tuhan kami ajarkan kepada kami apa yang kami jahil dan ma nasiina akan balik kepada kami yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami ajarkan kami agama wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, Allah ya Tuhan kami rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat wa 'amalan shalihan, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima wa rizqan halalan tayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Qala Allah Ta'ala fi tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Sadaqallahu alaihi. Dan jika kamu belum lakukan dan sekali-kali kamu tidak boleh lakukannya, maka takutlah olehmu akan api yang mana bahan bakarannya adalah manusia dan juga batu, dan neraka itu, api itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang telah beriman dan mereka yang telah melakukan amal-amal yang soleh. Sesungguhnya bagi mereka taman-taman syurga yang berjalanlah di bawahnya sungai, dan ketika mana mereka diberikan rezeki daripada syurga itu, daripada buah-buahan yang merupakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Lalu mereka mengatakan, inilah yang kami telah rezekikan sebelum ini, iaitu semasa di dunia. Dan diberikan kepada mereka buah-buahan itu serupa dengan buah-buahan di dunia ini. Dan bagi mereka di dalam syurga itu pasangan hidup yang bersih-bersih, dan mereka di dalam syurga itu kekal sampai bila bila. Sallallahu alaihi wasallam. Menarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 24 dan 25. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dalam bulan lepas kita ada baca ayat 23 dan sikit kupas dalam ayat 24. Dalam ayat ke-23 kita disebut tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dicabar orang-orang Arab yang diorang ni lalu bangga dengan sastra Arab. Orang Arab ni mereka popular dengan sastra. Bila diorang cakapan mereka itu penuh dengan sajak. Macam kita orang Melayu, kita popular dengan sajak, puisi dan seumpamanya. Dan orang Arab lebih-lebih lagi, diorang ni ada ilmu pula tentang ilmu sastra Arab. Kalau orang belajar di kajian pendidikan Islam, sampai orang terpaksa buat satu kuliah. Dia pergi kuliah dulu, kuliah bahasa Arab. Dalam kuliah bahasa Arab tu, kerja dia apa, dia pergi hafal syair-syair Arab. Hafal syair, kita ingat apa Quran dia ada orang hafal syair. Syair Arab ada orang hafal. Lepas tu dalam hafal syair Arab tu pula, dia ada pula ilmu dalam tu. Dia panggil ilmu al-balaghah. Ilmu balaghah ni ilmu sastra. Dalam ilmu sastra tu pula dia ada banyak pula cabang dalam. Antara dia panggil ilmu awam, dia ada ilmu badiah, dia ada ilmu ma'ani. Macam-macam ilmu kalau nak belajar lah. Cerita ilmu sastra dalam bahasa Arab. Dalam ilmu awam tu dia belajar macam mana kita nak baca tu dengan lagu-lagu tertentu di hati. Dulu ada belajar agak anak tapi tak pandai sangat lah bahasa Arab. Jadi dia panggil wazan mustafilun fa'ilun. Dia ada lagu lah mustafilun fa'ilun mustafilun
Kita sastra Melayu pun tak lepas, nak belajar sastra Arab bila tak lepas. Jadi cerita dia sekarang, orang Arab ni dia popular tau dengan ilmu sastra. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala tengok orang Arab ni dia orang popular dengan sastra itulah menyebabkan mereka jadi sombong. Kita ni kadang-kadang jadi sombong ni sebab kita ada satu kelebihan yang ada pada diri kita yang tak ada pada orang. Maka kita menjadi sombong. Macam contoh kita dekat Malaysia. Kita dekat Malaysia ni sedang orang Melayu ni dia agak sombong sikit berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Sebab pada pandangan orang Melayu, Malaysia ni kepunyaan orang Melayu. Walaupun Malaysia ni kepunyaan Allah Ta'ala. Malaysia ke mana bukan kita tu, semua tanah Allah Ta'ala punya. Tapi disebabkan kita orang Malaysia rasa kita orang Melayu ni adalah orang penduduk asal di Malaysia, maka kadang-kadang kita ni jadi sombong sikit dengan bangsa-bangsa yang lain daripada Melayu. Maka timbullah apa yang disebut sebagai perkauman Melayu. Kalau kita pergi dekat negara China pula ada pula perkauman China. Kita pergi dekat India ada pula perkauman India. Kita pergi dekat Turki ada pula perkauman Turki. Kita pergi dekat Pakistan jumpa pula perkauman Pakistan. Tak tahu bila dah selesai. Dok tekan perkauman masing-masing dah sekali tak selesai. Sedangkan Islam itu datang menghapuskan perkauman. Islam ni dia datang antara benda yang dia ajar hapuskan perkauman. Kalau kita nak sayang kita punya bangsa tak salah. Kita ni orang Melayu lahir sebagai Melayu. Kita rasa kita nak buang Melayu memang tak boleh nak buang Melayu kita. Sebab memang kita ni lahir Melayu. Dan orang Melayu pada sebuah pepatah takkan hilang Melayu di dunia. Betul lah tu, hampuk kata dulu kan. Takkan hilang Melayu di dunia. Betul lah. Yang jadi bimbang tu pasal tu tak tahu sebab apa lah. Jadi Melayu tu memang ada pada diri kita. Bahkan kalau kita nak sayang Melayu kita tak salah. Tak salah nak sayang Melayu. Anak lah sebagai contoh. Anak ni orang Melayu. Asal Melayu lah. Memang asal Melayu. Melayu tu bukan Melayu pure Siap. Melayu pure Malaysia. Anak pure mari daripada Siap. Daripada Thailand. Anak lelaki keturunan. Untuk nenek anak tu mari daripada Siap. Untuk nenek kita. Tapi Melayu lah. Melayu lah. Sebab itu ada wan kat depan. Jadi bila kita dapat anak, cara kita tak sayang dengan keturunan Melayu, keturunan wan, kita bubuh anak kita wan. Ada orang ni pula namanya Nick. Dia bubuh nama anak dia Nick. Kenapa bubuh Nick? Kenapa bubuh wan? Tanda ni sayang keturunan. Sayang keturunan. Anak sendiri masa dapat anak dulu, anak tak nak bubuh wan ke depan asal-asal niat dulu. Tak nak bubuh wan. Sebab anak rasa tak payah bubuh wan, bangga bubuh wan suka orang lain. And kalau Allah Ta'ala kata syukur, Allah Ta'ala neraka situ lah. Puan, pukul kerja lima aku depan tu. Nak buang lawan tapi mak kita, bapak kita pula marah. Mak tu jangan nak kena bubuk. Sebab nanti senang nak cari keturunan. Kata mak kita, kata bapak kita. Last sekali kena bubuk juga buat. Last sekali anak kita semua ada wan. Macam mana anak-anak semua ada wan ke depan. Wan. Tapi disebabkan orang nak tahu. Anak-anak pula, anak dia buka belakang pula. Kalau anak-anak wan, kaulah faqihah. Ada faqihah belakang. Anak dua pun Wan Aisyah faqihah, Wan Amirah faqihah, ada belakang faqihah. Kalau tengok ada faqihah tu anak-anak lah. Ada wan, ada faqihah, anak-anak lah. Kalau ada orang tu tak ada wan, patut ada faqihah tu bukan anak tu. Anak-anak tu ada wan, ada faqihah kat belakang. Kenapa kita bubuh wan tu? Itu tandanya kita sayang keturunan. Kalau orang keturunan Tengku. Ada orang ni keturunan Tengku. Dia kahwin lelaki tu nama Tengku. Isteri dia pun nama Tengku, dapat anak, bobo Tengku pula dekat anak dia kan. Ataupun suami ada Tengku, isteri tak ada Tengku pun, anak bobo nama Tengku. Tapi kalau suami tak ada Tengku, isteri ada Tengku, dapat anak tu bobo ni. Sebab perempuan tu dia punya darjat dia kurang sikit. Tak seperti mana orang lelaki, maka dia jatuh sikit darjat daripada Tengku kepada Nik. Kenapa bobo Nik tu? Sebab tak nak bagi lagi tu daripada keturunan Tengku tu. Biar orang kenal, ni keturunan raja. Nak buat tu kan. Faham tak aku? Faham ni. Manusia ni dia ada satu sifat. Ada satu benda dalam hati dia, iaitu dia sayangkan bangsa dia. Dia sayang keturunan dia. Ini benda yang memang Allah Ta'ala campak dalam jiwa-jiwa manusia. Itu satu hakikat yang kita tak boleh nafikan. Benda ni bukan berlaku pada diri kita je. Bahkan dia berlaku juga kepada Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad SAW sendiri, dia sayang Quraisy dia. Sebab itu dia pernah sebut Al-A'immatu min Quraisy. Pemerintah itu datang daripada Quraisy, atau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat Mekah. Orang Mekah bapak dia keluar daripada Mekah. Mekah bukan apa panggil tempat dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, tiba-tiba orang Mekah anak beranak dia tak kuat dengan jalan, bapak dia keluar. Nabi Muhammad lari tu sampai dekat perbatasan Mekah tu sebelum nak pergi hijrah tu. Nangis Nabi. Nangis sebab apa? Sayang tanah air.
Sifat sayang tanah air itu memang ada dalam jiwa manusia, hatta pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu datang pula keturunan Nabi. Datang keturunan Nabi itu orang berbubulah anak-anak nama Sayyid dan juga Syarifah, kan? Itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pergi kat negara Arab tu pula ada Sayyid, lepas tu Syarifah, ada satu lagi Al-Hashimi. Ada keturunan Al-Hashimi. Kalau kat Pakistan tu pula ada keturunan Khan. Khan guru anak sendiri tu ramai nama Khan. Maulana Salim Mullah Khan. Guru anak mengajar Sahih Bukhari. Guru anak mengajar tafsir. Anak mengajar tafsir hari ni. Selama tu mengajar tafsir, guru anak mengajar tafsir nama Maulana Zarwali Khan. Ada Khan. Dan dia bangga pula dengan Khan dia tu. Dia bangga. Dia rasa kalau nama Khan ni macam besar sangat kan. Itu kalau dekat Pakistan dan India lah. Kalau ada di India tu pula dia ada keturunan Badshah. Badshah ni keturunan raja lah. Badshah tu sendiri tu mana raja. Shah tu sendiri tu raja lah dalam bahasa Hindustan. Kat Malaysia ni pun ada orang keturunan datang daripada sana, depan tu ada Shah, kan? Shah tu raja sebenarnya. Kalau ikut buat dalam bahasa Hindi, raja. Orang Hindustan buat filem kan, Badshah tu lah. Cerita pasal raja lah tu. Filem Badshah. Badshah tu sendiri tu maknanya raja. Gambarannya sayang keturunan, sayang bangsa. Itu satu fitrah yang ada pada diri manusia. Tetapi dalam kita sayang bangsa, tak boleh kita nak pergi khianat bangsa orang, tak boleh. Disebabkan kita sayang Melayu kita tak boleh nak tindas Cina, India, tak boleh. Sebab benda itu diharamkan di dalam Islam. Islam haramkan benda Cina. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW ini, ada pun kita baca kisah-kisah para sahabat dulu, kita akan nampak macam mana Nabi SAW pamerkan kepada kita budaya perkauman sempit perlu dibuang. Contohnya macam berlaku pada seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari apabila dia bercakap dengan seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni popular dengan isu-isu perkauman. Kalau cerita perkauman orang keluar cerita kisah Bilal. Sebab Bilal ni kulit hitam. Bila kulit hitam ni orang suka pandang rendah kepada orang kulit hitam. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ni satu hari dia pergi jumpa dengan Bilal. Dia sebut dekat Bilal. Dia kata, ya Ibn Sauda, wahai budak kulit hitam. Dia pergi sebut kulit kawan tu, wahai budak kulit hitam. Bila sebut wahai budak kulit hitam, Bilal ni memang kulit hitam, tapi hati kecil terguris. Bila terguris tu, dia cari Nabi SAW dan cerita benda ni kepada Nabi SAW. Bila dia cerita dekat Nabi SAW, Nabi Muhammad ni pula jadi marah. Marah Nabi tu sampai kulit jadi merah. Nampak merah kulit Nabi SAW. Gambaran Arab sahabat pergi cari Abu Zar. Cari-cari jumpa Abu Zar pun datang jumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW disebut satu perkataan dekat Abu Zar. Islam tak, tapi jahiliah hanya ada lagi dalam hati kecil. Islam tak, tapi dalam hati kecil ada lagi jahiliah sikit-sikit. Nabi Muhammad ni marah menyebabkan Abu Zar dia rasa salah sangat. Bila rasa salah tu, dia minta maaf dengan Nabi. Nabi Muhammad kata, kita nak maafkan. Sebab salah itu bukan dengan aku, salah itu dengan Bilal. Nak minta maaf dengan Bilal sendiri. Cari pula Bilal. Bila pergi cari Bilal pula lari tak nak jumpa. Lagi tension lah. Cari-cari kawan tu pula tak nak jumpa. Lama sekali jumpa juga. Duduk depan Bilal, bagi tahu pada Bilal. Bilal minta maaf. Bilal kata, dia tak nak maaf. Bilal pula tak nak maaf. Lagi tension. Paling kelai, dia pergi ke depan Bilal lagi. Minta maaf Bilal. Tak nak, dia paling kelai. Pergi pula ke depan, minta maaf Bilal. Tak nak, paling pula. Duk paling 5 kali dia minta maaf, tak nak maaf ni. Menyebabkan Abu Zar Al-Ghifari ni dia robohkan muka dekat bumi, dia letak muka dia dekat tanah ni kan. Dia berkata kepada Bilal, Bilal kau bijak muka aku sekarang. Kau bijak muka aku sekarang. Kalau kau tak nak maaf, kau bijak muka aku sekarang. Bilal kan Jen lah Bilal besar. Semua bijak pula kan. Dia pun tu orang pegang Abu Zar, dia berdirikan Abu Zar. Lepas tu dia peluk Abu Zar dan dia sebut pada Abu Zar. Dia kata, wahai Abu Zar, kamu digunakan untuk sujud kepada Allah, bukan untuk diletakkan tapak kaki. Ini cerita orang dulu lah. Orang dulu sekarang ni tak orang kerja macam tu. Bijaklah bukan aku, okey kejap nak ambil kat sekolah ya. Begitulah. Beza kita dengan sahabat Nabi. Nak bagi tahu ini satu cerita yang kita boleh ambil pengajaran terkait dengan sifat kauman. Kauman yang ada pada diri manusia ini rupa-rupanya dibenci oleh Islam, dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab macam tu kita kena buang. Kita kena buang sebagai orang Islam. Lebih-lebih lagi kita dekat Malaysia ni, yang kita duduk dekat Malaysia ni dengan berbagai-bagai bangsa dan juga kaum. Kita kena ingat sekali insya-Allah. Jadi
Kenapa manusia ni kadang-kadang jadi sombong? Bila sebut ada 9 manusia yang nama Melayu sombong dengan Cina. Kenapa manusia nama Melayu ni dia boleh sombong dengan India kat Malaysia? Kenapa? Sebab dia rasa dia ada satu benda kelebihan yang tak ada pada orang lain. Benda yang sama lah berlaku pada orang Arab dulu bila dia sombong dengan Al-Quran. Kenapa? Sebab dia rasa dia orang ni pakar sastra. Dia orang ni hebat bahasa Arab. Bila dia orang cakap, bahasa dia orang tu cantik. Bahasa dia orang ni dikaji. Bahasa dia orang tu bila kita dengar tu syok kadang-kadang dengar style orang Arab cakap. Jadi disebabkan itulah kelebihan dia orang. Dia orang jadi samsing, sombong dan dia orang tak nak ikut Nabi Muhammad SAW. Bila tak nak ikut, Allah Ta'ala pun cabar. Cabar Allah Ta'ala itu pun berkait dengan bahasa dia orang sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala cabar dalam Quran. Kata Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min misli. Kalau sekiranya kamu ni berada dalam sedikit-sedikit keraguan terhadap dengan apa yang menjadi Al-Quran, apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkan satu surah serupa dengan Al-Quran. Disebabkan orang yang ada sastra, aku cadangkan, aku cabar kamu wahai orang Arab, kau datangkan satu surah serupa Quran yang sastra dia lagi hebat daripada sastra Quran. Itu cabar Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang kafir bangsa. Dan orang pun kalau kita baca, memang dia orang ni nak buat, memang dia orang nak buat, tapi dia orang buat tu macam sial lah. Dia orang buat, dia orang nak buat satu ayat, satu surah macam Quran. Dalam Quran tu ada satu surah iaitu surah Al-Fil. Dia orang pun buatlah satu surah Al-Fil juga. Surah Al-Fil dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kita dengar ustaz ayat tu kan, bunyi bil kat belakang tu kan. Jadi dia orang pun buat. Tapi Al-Fil tu Al-Fil qawiyy. Apa lagi? Dia sebut gajah, hidung kamu panjang kata dia. Telinga kamu kabir besar kata dia. Al-udhunuka kabir, telinga kamu tu besar. Kita dengar bunyi pun tak sedap, tapi bila kita tengok makna macam bodoh pun ada juga. Nanti nak cerita orang Arab ni dia nak sambut cabaran Allah Ta'ala, tapi disebabkan dia orang bodoh, dia orang tak mampu untuk berhadapan dengan sastra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita dia. Sedangkan dalam surah Al-Fil yang pertama sedaplah kita dengar kandungan cerita dia pula menarik. Sebab surah Al-Fil tu kalau kita nak bahas tu kena ambil 3-4 jam kita nak kupas satu surah. Yang dia orang cerita pasal gajah hidung panjang, itu sekejap cerita dah boleh habis kan. Jadi nak gambarkan sedapnya sastra Al-Quran dengan kasih sastra orang Arab, ala-ala orang Arab. Lepas tu sampai situlah kita berhenti kuliah lepas lah. Jadi yang ayat kita nak baca ni sambungan daripada ayat dalam kuliah kita lepas. Kata Allah Ta'ala, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqunna allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya kamu tak boleh, kalau sekiranya kamu belum buat, fa in lam taf'alu, sekiranya kamu belum buat, wa lan taf'alu, dan sekali-kali kamu memang tak boleh buat, fattaqunna, maka takutlah kamu akan api allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar api itu daripada batu dan juga manusia, dan uiddat lil kafirin, dan api itu telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Yang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nak pelekeh pula. Allah Ta'ala kata kau buatlah Quran. Kata Allah Ta'ala, fa in lam taf'al, kalau kamu belum buat, wa lam taf'al, memang kamu tak boleh buat. Kata Allah, pelekehlah pelekeh. Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita, mukjizat di sifat ni adalah boleh melemahkan musuh. Itu mana mukjizat. Nabi Musa AS dulu dia berhadapan dengan orang-orang Kipti pada masa tu yang tiru sihir. Sihir dia orang ni punya hebat. Dia orang boleh ambil tali, balik tukar jadi budak. Ni dulu Fir'aun and the gang tu lah. Fir'aun dengan dia punya geng-geng dia tu nak lawan Nabi Musa AS, dia ambil tali dalam bumi, dia pun campak jadi budak-budak kecil kan. Jadi Nabi Musa AS ni dia ada mukjizat. Dan mukjizat dia boleh mengatasi sihir orang-orang Kipti pada masa tu dengan cara dia ambil tongkat, dia balik jadi budak yang besar. Anaconda lah sekarang orang panggil. Jadi anaconda tu pula bukan sekadar anaconda, dia boleh pergi makan pula budak-budak kecil. Jadi macam mana sihir itu dikatakan sebagai hebat, sedangkan ada sesuatu lagi hebat daripada sihir. Yang lagi hebat daripada sihir, yang boleh membatalkan sihir itu dipanggil sebagai mukjizat. Orang zaman tu kehebatan dia orang adalah sihir, maka lawan dia macam sihir tapi bukan sihir, namanya mukjizat. Nampak? Suruh juga Nabi Sulaiman AS. Orang masa tu ni dia hebat dengan macam mana kau boleh menguasai dunia.
Kalau siapa ada kerajaan, maka dia hebat. Antaranya namanya Ratu Balqis, kan? Maka ada kerajaan, tapi last kali dia terima juga dengan Nabi Sulaiman AS. Balqis ni kekuatan dia adalah dia boleh menguasai kerajaan sekadar manusia, tetapi dia tidak boleh menguasai yang lain daripada manusia. Tiba-tiba ada pula satu lagi raja dan merupakan Nabi dan dia ada mukjizat dan kekuasaan. Mukjizat dia boleh mengatasi kerajaan yang daripada Balqis. Apa dia? Dia bukan sekadar menguasai manusia, bahkan dia menguasai juga jin. Dia menguasai angin, dia menguasai semua benda keliling lalang dia dikuasai oleh Nabi Sulaiman AS. Buktinya Balqis tak boleh terbang, tapi Nabi Sulaiman AS ni boleh terbang. Ini bukan Superman ni. Superman tu nak rasa dia ambil ciplak daripada cerita Nabi Sulaiman. Nak rasa lah wallahu alam lah. Tapi nak cerita Superman tu kalau dia terbang dia kena ada kain dekat dia punya tengkuk tu kan. Lepas tu dia kena pakai seluar dalam kat luar. Yang tu Superman lah. Itu Superman. Yang kita Nabi Sulaiman ni tengok tak buang masa semua ni. Dia nak terbang, dia nak terbang. Ni Nabi Sulaiman AS. Jadi Nabi Sulaiman AS tu dia ada mukjizat dia. Apa mukjizat dia? Dia boleh terbang dekat angin. Dia boleh arahkan jin-jin untuk nak buat bangunan. Dia ni rasa nak buat satu istana. Dia buat istana tu, dia tak payah arahkan manusia pergi buat. Cukup sekadar dia pergi panggil jin-jin buat istana. Ni punya canggih Nabi Sulaiman AS. Sebab itu kalau kita baca dalam beberapa riwayat berkait dengan Nabi Sulaiman AS, Nabi Sulaiman AS ni pernah nak buat satu istana, tapi tak sempat buat dan dia meninggal tengah jalan. Dia meninggal. Jin ni dia punya takut dengan Nabi Sulaiman AS. Nabi ni duduk atas satu kursi. Yang dia tongkat dia baca kursi, dia tengok tu jin tak berhenti bekerja. Buat kerja tu dia berhenti. Ni kontraktor ni lagi hebat daripada kontraktor ambil daripada Indonesia. Kontraktor Indonesia, kontraktor Bangladesh, Pakistan semua jual kedai ya. Kalau tengok kontraktor nama dia jin, memang hebat sungguh. Kerja dia tak berhenti. Nabi Sulaiman dulu baca ada sampai tertidur pun dia tak berhenti. Tiba-tiba masa dulu Nabi Sulaiman AS dia dah mati dah. Dan sifat Nabi-Nabi ni mayat dia orang ni tak hancur. Mayat dia orang tak hancur sebab dia orang ni Nabi kan. Nabi Muhammad SAW ke Nabi tak ada cerita Nabi ni. Orang mati syahid pun mayat tak hancur. Orang mati syahid pergi jihad bisa meninggal bukan. Orang bisa meninggal. Mayat dia orang tak hancur. Orang-orang apa Quran, orang yang apa Quran yang beramal dengan Quran. Mayat-mayat orang apa Quran, orang yang beramal dengan Quran ni, insya-Allah mayatnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh Nabi-nabi dulu lagi lah mayat hancur. Jadi bila dia mati duduk atas kursi, dia pegang-pegang. Rupa-rupa duduk pegang mati tak Nabi Sulaiman. Jin tu dah buat kerja ni tak berhenti. Dia tengah buat kerja tu, dia tahu Nabi Sulaiman ni mati bila? Bila dia mengayun tongkat Nabi Sulaiman tu, ada anak-anak yang dimakan. Anak-anak itu dimakan, apa anak-anak yang dimakan? Mati dah rupanya. Baru tahu, baru berhenti buat kerja. Nak cerita kan? Jin ni dia punya taat dengan Nabi Sulaiman AS. Gambaran Nabi Sulaiman AS dia bukan sekadar menguasai manusia, jin dia kuasai, angin dia kuasai, semua dia kuasai. Jadi disebabkan mukjizat, disebabkan pada zaman itu kebanggaan manusia adalah kerajaan, maka mukjizat Nabi Sulaiman AS adalah kerajaan. Zaman itu kalau kamu ni hebat, bila kamu hebat apabila kamu ni telah menguasai manusia. Nabi Sulaiman AS ada mukjizat bukan sekadar menguasai manusia, bahkan seluruh yang ada keliling lalau dia itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman AS. Susah Syekh, kita sekarang tak ada lah. Dulu Nabi Sulaiman bukan sekadar manusia, jin, angin, burung pun dikuasai. Burung pun taat dengan Nabi Sulaiman AS. Ada kan kisah Nabi Sulaiman AS bercakap dengan burung kut-kut. Burung kut-kut. Burung kut-kut ni sampaikan nasi buat lagu. Tanya siapa kut-kut kan? Kut-kut tu burung yang ada dalam Quran. Ada orang kata orang ni macam-macam. Orang sebut burung ni burung apa? Dan ada sebahagian ulama kata burung ni burung belatuk. Burung belatuk, tengok burung belatuk tak ada mata tu kan? Yang tu kata burung kut-kut. Burung kut-kut tu dia pergi dekat satu kawasan, iaitu kawasan pemerintahan Ratu Balqis. Sampai dekat situ dia tengok Balqis ni masa tu sebuah matahari. Yang matahari timbul dia pegang kat semua. Jadi bila sebuah matahari, burung-burung dia tengok, dia ambil maklumat. Dan dia balik pun disampaikan maklumat itu kepada Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS ni pula dia tunggu lama sangat untuk nak suruh burung-burung tu sampai Nabi Sulaiman jadi marah. Nabi Sulaiman AS pun isytihar, kalau sekiranya burung-burung sampai, dia nak sembelih burung-burung tu. Bila sampai burung-burung, dia kata, aku nak pusat, aku nak sembelih kamu. Burung-burung tersebut sebenarnya, aku ni pergi ke satu tempat, aku tengok ada satu benda yang kecil, ada satu kerajaan besar, Balqis. Yang Balqis tu pula dia pergi sembah, dia sembah matahari. Cerita Nabi Sulaiman pun dengar dengan seronok.
Dan Nabi Sulaiman AS minta burung Uhud ni ambil satu surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman AS untuk dihantarkan kepada burung Uhud. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kisah dalam Quran. Sesungguhnya surat itu datang dari Nabi Sulaiman. Sesungguhnya di kepala surat itu ditulis bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Pemurah dan Penyayang. Dan surat itu dihantarkan kepada Ratu Balqis. Ajak Ratu Balqis itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah akhir sekali Ratu Balqis itu beriman juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita nak bagi tahu macam mana Nabi Sulaiman AS punya hebat sampai burung Uhud, burung-burung itu pun di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman AS. Kita di Syekh tak ada. Kita kekuasaan kita betul-betul manusia. Sebab tu kita boleh buat perlembagaan, dan perlembagaan itu untuk manusia je. Binatang tak ada. Tak ada perlembagaan kita dikenakan kepada burung-burung, tak ada. Siapa nak masuk negara kita perlu ada pasport. Burung nak masuk negara kita tak perlu ada pasport. Nak cerita kekuasaan kita betul-betul orang, tidak melibatkan kepada binatang. Tapi dalam Nabi Sulaiman AS, binatang pun di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman AS. Gambarannya, pemerintahan Nabi Sulaiman itu merupakan mukjizat. Dia boleh mengalahkan musuh. Apalagi Nabi Daud AS boleh baca dengan bacaan yang senang sampai burung pun boleh terberhenti. Terbang. Dengar Nabi Daud baca Zabur, berhenti burung, bosan pergi dengar kawan tu baca kitab Zabur. Kita tak adalah, kita baca lah macam mana sedap pun. Orang lagi nak termuntah lagi. Kita tadi kita burung, orang dengar pun nak termuntah. Itu kita kan. Kalau burung dengar, terus lagi dengar lagi. Beza kita dengan Nabi Daud AS. Orang Arab pula, orang ni hebat sastra Arab, maka lawan dia adalah sastra juga. Apa dia sastra tu? Al-Quran itu sendiri. Sastra Al-Quran yang ada, sastra Arab yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan sifat mukjizat itu adalah dia mengalahkan musuh. Disebabkan sifat mukjizat itu dia mengalahkan musuh, maka disebabkan itu Allah Taala kata fa in lam taf'alu, kalau sekiranya kamu belum buat lagi satu surah macam Al-Quran, walan taf'alu, memang sekali-kali kamu tak nak buat. Nampak? Memang tak boleh buat. Sebab apa tak boleh buat? Sebab Quran itu mukjizat. Quran itu mukjizat. Yang kamu punya syair itu bukan mukjizat. Syair kamu itu boleh biasa je. Orang ada bangga sangat. Tahu apa? Ni, bila kau berhadapan dengan mukjizat, kau tak nak bangga dah. Sepatutnya kamu kena bangga dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dan kenapa Allah Taala cakap macam ni? Kenapa Allah Taala kata kalau kamu nak buat dan sekali-kali kamu memang tak ada nak buat? Kenapa Allah Taala cakap macam ni? Sebab Allah Taala nak pelekeh kafir tu. Nak pelekeh, belagak sangat ni kadang. Orang-orang belagak ni kita kena pelekeh tak sekali. Kalau orang yang jenis ampun, dia boleh dengar pandangan orang. Kita jangan pelekeh orang macam ni. Orang macam ni orang baik. Orang baik ni kita bukan keadaan pelekeh dengan dia orang, tapi kita kena nyatakan pandangan kita tu dengan cara yang baik kan. Tapi kalau jenis belagak ni, itu kena pelekeh. Dia kena belagak sangat. Buat bos biji kan. Bos biji dia ada jam. Betul. Dan kadang kaedah kita pelekeh ni kita nak ganggu psikologi manusia. Kita psycho orang kan. Macam kita lah, orang Melayu kita ni kadang-kadang nak kutuk orang. Macam mana nak kutuk? Dia pelekeh. Sejarah kemerdekaan tanah Melayu dulu orang nak sebutkan sejarah-sejarah lama. Orang Melayu ni cakap nak merdeka dulu. Masa penjajah British duduk kat tanah Melayu. Bila British duduk kat tanah Melayu, kita kata nak lawan penjajah, nak lawan penjajah, nak lawan penjajah, nak lawan Inggeris, nak lawan British, nak berambat British keluar daripada tanah Melayu. Yang cakap siapa dia? Orang Melayu. Yang cakap siapa dia? Tokoh-tokoh juang Melayu dulu namanya Ibrahim Yaakob antara dia kan. Ibrahim Yaakob satu tokoh antara yang terawal cakap tentang kemerdekaan. Pak Sako antara nama kan. Ada seorang tokoh pada zaman dulu namanya Pak Sako. Dia ni memang gila punya nak lawan penjajah. Kalau tengok sebelum tu lagi ada orang nama Tok Janggut. Tok Janggut kat Kelantan tu kan. Lawan penjajah. Siapa lagi? Ibrahim Abdul Rahman Limbo. Itu nama-nama hebat lah. Yang dulu lawan penjajah. Ni kemudian dekat-dekat kemerdekaan tu ada tokoh-tokoh Melayu yang nak lawan penjajah, orang buat British keluar pada tanah Melayu. Tapi ada orang Melayu lain dia pergi bangkit perjuangan Melayu ni. Macam mana dia cakap? Dia kata tengok nak lawan British, nak lawan penjajah. Orang Melayu ni nak buat cincis, nak buat jarum sebetul tak boleh. Jarum betul kalau nak buat nak lawan British, dia bangkit. Kenapa dia cakap macam tu? Nak bagi gangguan psikologi manusia. Kita dengar, ialah lawan. Dia nak buat tu sebenarnya. Nak buat tu. Jadi kaedah pelekeh tu kadang-kadang memang berlaku di kalangan orang kita. Memang berlaku. Kita lawan bola, Malaysia lawan bola.
duk lawan bola, tiba-tiba pasukan Malaysia pergi lawan dengan pasukan England. Tok